Jom kita start. Okey, kita sambung kita punya latihan hari itu untuk bab 1. Soalan, nyatakan 5 kandungan dalam perjanjian perkongsian. Okay, mau ingat lagi tak? Dalam perkongsian, kontrak dia tu, dia perlukan apa? 5. Kandungan dalam perjanjian. Apa dia? Nah, Jelas tak? jelas. Okay, soalan 8. Okay, 5 jenis. Apa 5 jenis? 5 kandungan. Okay. Awak tahu tak Kak? Kalau ada jumpa? First. First dia perlu ada. Yang pertama perlu ada nama firma. Okey, yang pertama perlu ada nama firma. Maksudnya nama firma tu maksud dia okey awak salin je. Okey, nama firma tu maksud dia apa jenis perniagaan yang awak buat. Okey. Contoh nama Dinesh @.co apa Dinesh Enterprise. Okey. Tu dikira nama firma. Okey. Okey, seterusnya perlu ada nama semua rakan kongsi. Okey. Perlu ada nama semua rakan kongsi. Okey, contoh macam awak buat perniagaan perkongsian tu dengan siapa? Okey. Contoh awak ada rakan kongsi 3, 4, 5. So semua nama tu awak make sure mesti ada di dalam kontrak perjanjian tersebut. Okey. Dan yang ketiga, kontrak. Okay. Yang ketiga adalah jenis dan tempat perniagaan. Okey, jenis dan tempat perniagaan. Okey, contoh macam mana? Jenis dan tempat perniagaan. Contoh macam mana? Perniagaan barang atau perkhidmatan. Okey, boleh. Jenis perniagaan macam mana? Adakah ia melalui awak jual produk ataupun awak jual servis? Okey, dan tempat perniagaan awak dekat mana? Lokasi, okey, lokasi adakah di luar bandar ataupun dekat dalam bandar? Okey. Lokasi. So must be specific lah. Okey. Dan yang seterusnya nisbah pembahagian untung rugi. Okey. Ini adalah kandungan dalam perjanjian perkongsian. Nisbah pembahagian. Pembahagian tu maksudnya awak divide. Okey, divide. Bahagi. Pembahagian untung rugi. Okey, untung rugi. Macam mana? Maksudnya Dinesh awak dapat 10% daripada keuntungan. Okey. Teacher dapat 10% daripada keuntungan. Okey, so, maksudnya berapa percentage awak divide untuk pembahagian untung rugi. Okey. Kalau contoh keuntungan 10%, kerugian 5% ditanggung. Macam tu. So make sure must be adalah antara rakan kongsi. Okey. Okey. Kongsi. Yang seterusnya, yang kelima perlu ada dalam kandungan perjanjian perkongsian. Okay. Jenis perkongsian ni adalah cara menamatkan perniagaan. Okay. Cara menamatkan perniagaan. Macam mana caranya?
ada kontrak yang contoh rakan kongsi nak berhenti. So apa cara dia nak menamatkan dia punya pekerjaan, okey? Dan juga cara nak tamatkan, contoh awak dah tak nak buat dah perniagaan perkongsian ni, awak okey. Awak nak tamatkan dia, mesti ada cara dia macam mana. Apa perkara yang perlu, ada prosedur dulu, apa perkara yang perlu diuruskan dahulu. Okey. So dalam kandungan kontrak ni perlu ada 5 jenis ni. Okey, 5 perkara ini. Okey. Okey, so far faham? Faham. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Okay, latihan yang ketiga sebelum kita masuk bab 2. Okey. Soalan ke-9. Apakah itu perkongsian liability terhad? Okey. Perkongsian liability terhad. Okey. Apa dia jawapannya? Harta benda dikawal. Harta benda dikawal. Akan dikawal. Betul? Confirm? Betul. Betul. Confirm. Ini okey. Ini kalau liability terhad lain. Ni dia nak perkongsian liability terhad. Oh, perkongsian. Kalau liability terhad lain maksud dia. Perkongsian liability terhad. Dia nak maksud. Okey, maksud. Apakah perkongsian liability terhad? Jenis awak boleh cari dalam buku, dalam notes awak, okey, jenis perkongsian. Ada kan? Perkongsian liability terhad, perkongsian berhad, okey. Jenis perkongsian. Jenis perkongsian mengikut berdasarkan rakan kongsi. Berdasarkan bilangan rakan kongsi. Jenis perkongsian. Muka surat 8, cuba tengok. Lapan dan 9 dalam notes. Okay, perkongsian liability. Yes, perkongsian liability. Semua menanggung liability. Okay. Yang muka surat 9, semua. Tengok. Muka surat 9, tengok maksud perkongsian liability terhad. 9. Okay. Yang dia highlight black one tu. Okay. Merupakan satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan syarikat. Yes. Itu jawapan dia. Syarikat sendirian berhad. Yes, itu jawapan dia. Maksudnya dia nak maksud perkongsian liability terhad. Okay, perkongsian liability terhad. So soalan 9 tu dia nak maksud. Okay, awak boleh tulis PLT ialah ataupun merupakan, okey, boleh mana-mana. Okey, satu bentuk perniagaan alternatif. Alternatif tu maksud dia apa? Another way, okey? Perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perniagaan
perkongsian dan syarikat sendirian SDN PHD. Oh, apa ni? Okey. So, ini adalah maksud perkongsian liability terhad. Maksud PLT. Yes. Okey. Jenis perkongsian kan ada banyak. Ada perkongsian biasa, ada perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Okay, so itu adalah maksud dia. Okey. So biasa tu perkongsian biasalah, dia tak ada gabungan dari mana-mana syarikat. Kalau berhad dia hanya dia menggabungkan yang berhad sajalah. Okey, dan kalau perkongsian tidak terhad menggabungkan syarikat sendirian berhad. Okey. Berhad. Okey, boleh? Okey, next. Boleh. Nyatakan 3 ciri perkongsian liability terhad. Okey. 3 perkongsian. Okey. Jawapan dia dekat nombor 9 tu juga. Okey, muka surat 9 tu juga. Ada 3 ciri. Ayat berterusan. Yes. Ayat berterusan entiti berasingan. Entiti berasingan dan liability terhad. So tu jawapan dia. Okey. Awak. Liability. Yes. Okey. So awak mark dekat situ. Okey. Cikgu tak tulis ni. Awak tulis. Okey. Okay, seterusnya cikgu tak bagi lagi notes ni. Nanti cikgu WhatsApp lah. Okey. Okey. Teacher lupa nak WhatsApp. Okey. Nah. Seterusnya, lengkapkan rajah di bawah ini. Bagaimana hak seorang pemegang saham syarikat berhad? Okey, hak pemegang saham syarikat berhad. Okey, so apa jawapan dia? Yang pertama, tulis dalam buku. Hak pemegang saham syarikat berhad. Okay, apa dia? Okey, sakit. Jumpa. Okey, sakit. Tak apa. Rasanya macam tak jumpa dalam buku. Okey, awak salin Pertama, apa dia punya hak pemegang saham untuk syarikat berhad? Pertama, dia boleh menghadiri mesyuarat agung tahunan. Yang pertama. Okey, maksudnya setiap tahun setiap syarikat dia akan buat mesyuarat tahunan. Jadi pemegang saham untuk syarikat berhad dia ada qualify, maksud dia ada kebenaran untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan. Macam biasalah kat sekolah kalau kita ada mesyuarat bersama ibu bapa kan, mesyuarat PIBG ke untuk tahunan, itu adalah hak yang diberi kepada PIBG kan. So dia boleh hadiri mesyuarat agung tahunan. Okey. Sama juga untuk pemegang saham ni, dia diberi hak untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan. Okey, yang kedua apa dia? Mempersoalkan tindakan. Dia boleh mempersoalkan tindakan dan polisi syarikat. Contoh, dia tidak bersetuju dengan polisi syarikat, dia boleh persoalkan. Kenapa macam ni? Okey? Sebab apa? Sebab dia juga adalah ahli di dalam syarikat. Okey. Syarikat. Okey. Selain daripada itu dia cakap apa? Memberikan pendapat dan pandangan tentang laporan tahunan yang dibentangkan oleh syarikat. Okey. Itu ada yang ketiga. Yang keempat, mengundi untuk melantik. Okay, dia ada hak untuk mengundi dan melantik. Dan yang untuk C, okey, dia boleh mengundi untuk pemegang saham syarikat berhad ni dia ada hak untuk mengundi
Okay, mengundi untuk apa? Untuk meluluskan atau menolak cadangan oleh ahli lembaga pengarah. Oleh ahli lembaga pengarah. Kita buat ALP je. Ahli lembaga pengarah. Okay. Maksudnya pemegang saham syarikat berhad, dia ada hak untuk dia mengundi ataupun dia nak menolak ataupun nak luluskan cadangan daripada ahli lembaga pengarah. Okay. Bayangkan mesyuarat, meeting, ramai-ramai tu, so dia ada hak untuk mengundi. Maksudnya dia nak bersetuju atau tidak dengan cadangan orang tu, dia nak tolak atau dia nak luluskan. Okay. So itu dia punya hak lah untuk pemegang saham syarikat berhad. Okay. Dah salin dah? Okay. Dah. Dah. Okay. Seterusnya. Okay. Nyatakan 4 kelebihan dan 4 kekurangan untuk perniagaan bersaiz kecil. Okay, awak cuba buat dulu. Kecil. Perniagaan bersaiz kecil. Apa dia punya kelebihan dan apa dia punya kekurangan. Okay, buat bersebelahan macam tu. So, kita awak bagi tahu jawapan dia. Kita discuss. Okay. Pendek-pendek je, tak payah panjang-panjang. Okay. Kelebihan dia, kekurangan dia. Boleh rujuk nota? Boleh. Boleh. Okay, jumpa tak? Jumpa. Okay, boleh? Dah. Okay, dah? Dah. Jadi. Okay. Dah. Okay, sudah. Okay, so apa kelebihan dia yang pertama? Dah.
Cost overhead yang rendah. Kelebihan dia. Kelebihan. Cost overhead yang rendah. Okey. Rendah. The cost overhead. Okey, betul. Okey, yang kedua, kelebihan perniagaan bersaiz kecil adalah boleh menawarkan layanan peribadi kepada okey, pelanggan. boleh. Menawarkan layanan peribadi kepada pelanggan. Okey, boleh. Atau kata lain, dapat menyelesaikan rungutan pelanggan dengan segera. So, maksudnya bila kita konteks secara peribadi, maksudnya kita boleh terus kepada pengguna. Okey, saiz kecil senang. Kita terus kepada pengguna. Maksudnya kalau pengguna ada masalah apa-apa, kita boleh terus selesaikan masalah yang pelanggan hadapi. Okey. Okey. Yang ketiga, buat. Okey, apa lagi? Flex. Dia fleksibel. Mudah membuat keputusan. Senang, mudah. Okey, boleh. Mudah membuat keputusan, boleh. Okey, ataupun awak boleh tambah, okey, fleksibel dari segi apa? Pengurusan. Okey. Fleksibel dari segi pengurusan. Okey, fleksibel dari segi pengurusan. Lagi awak buat yang keempat, kelebihan perniagaan bersaiz kecil. Cepat, mudah membuat keputusan, cepat menyelesaikan masalah. Okey, boleh diterima. Okey, boleh diterima. Okey. Dalam kata yang lain juga boleh. Okey, yang ni awak boleh tambah menanggung. Apa ni? Okey. Menanggung double G. Menanggung kos upah yang minimum. Okey. Maksudnya kalau awak ambil pekerja sambilan ke kan, awak boleh menanggung kos upah minimum. Okey. Kos upah yang minimum. Okey? Boleh? Okey. Boleh. Okey, itu dari segi kelebihan dia. Okey, kalau kekurangan dia? Kos pengeluaran tinggi. Kos pengeluaran tinggi. Okey, betul. Okey, kos pengeluaran tinggi. Kos pengeluaran tinggi. Okey, next. Lagi? Kurang berdaya saing. Okey, kurang berdaya saing. Okey, maksudnya? Asing. Saing. Saing tu maksudnya macam mana? Asing lain maksud dia. Saing lain maksud dia. Okey? Saing. Saing tu maksudnya awak ada, maksudnya ada orang buka kedai produk ni, awak buka kedai ni, orang lain pun buka kedai ni juga. So maksudnya berlumba-lumba, maksudnya berdaya saing lah kat situ. Okey? Masing-masing ada berdaya saing. Okay, berdaya asing lain. Asing tu kita bezakan. Okey? So jangan silap dalam exam. Okey, yang ketiga. Apa dia awak buat? Okey. Kalau suka mendapatkan pekerja. Pekerja mahir dan yes, kesukaran mendapat pekerja yang mahir. Okey. Mostly pekerja yang mahir dia akan pergi kepada syarikat ataupun perniagaan yang bersaiz
besar. Sebab kalau pekerja Besar. mahir, perniagaan bersaiz Gaji. kecil, dia tak mampu untuk bayar gaji yang mahal. Okey, kos upah yang mahal. Mahal. Dan yang ketiga, yang keempat adalah menghadapi masalah Kekurangan sumber kewangan. Yes, kekurangan sumber kewangan. Okey. Kewangan. Okay. So itu adalah dia punya perniagaan bersaiz kecil, kelebihan dia dan kekurangan dia. Okey. So awak dah tulis? Okay. Dah. Okey. Tengok padam ni. Okey. Okey, seterusnya last sekali untuk notes. Okey, lengkapkan rajah di bawah. Okey, bagi tahu je. A tu apa dia? Skala perniagaan. Ingat tak? Dalam negara, apa dia? Domestik. Yes, very good. Okay. Domestik. Domestik. Okay, domestik ada tempatan, negeri dan apa dia? Tempatan, negeri. Satu lagi, apa dia? Domestik. Tempatan, negeri dan ingat. Domestik. Ada tak? Domestik. Zone. Okay, jawapannya. Kebangsaan. No, bukan zone. Kebangsaan, yes. Kebangsaan. Okay, domestik. Okay, domestik. Ada tempatan, negeri dan kebangsaan. Okay, itu adalah skala perniagaan untuk domestik. Okay, untuk antarabangsa ada zone dengan global. Global, yes, very good. Okay, zone dan global. Okay, so awak dah tuliskan, cikgu tak salah yang ni. Okay. Okay, so ingat skala perniagaan. Okay, next. Okay. Okay, next kita akan pergi kepada tajuk seterusnya. Okay, tajuk bab 2. Okay, sekejap cikgu share cikgu ni. Okay, bab 2 adalah apa tajuk bab 2? Kita nak go through untuk bab 2 ni, awak dah tahu ke tajuk dia? Untuk kita go through bab 2 ni, first kita perlu tahu tajuk dia dulu. Okay, in case dalam exam, kita tak tahu nak tajuk mana, bab 1 ke, bab 2 ke, 3 ke, 4 ke. Okay. So bab 2, okay, mana? Okay, bab 2 dia punya tajuk adalah trend semasa dalam perniagaan. Cikgu tak masukkan ni. Ini tajuk dia. Okay. Trend semasa dalam perniagaan. So awak tulis trend semasa dalam perniagaan. Okay, bab 2. So apa yang kita perlu go through untuk bab 2 ni? Okay. Yang first kita akan belajar apakah peranan kerajaan. Okay, peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan. Isu-isu tu apa? Masalah ke apa-apalah. Okay. Isu-isu tempatan, okay, negara dan serantau. Okay, so kita akan tengok dari segi ekonomi, dari segi trend perniagaan, adakah dia perniagaan tu meningkat, meleset ataupun kerugian. So dia akan tengok dari segi tu. Dari segi lain juga, dia akan tengok dari segi faktor dalaman, faktor luaran. Okay. Okay, so juga dari segi faktor perubahan yang berlaku. Okay, faktor yang macam cikgu cakap tadi lah, faktor dalaman ataupun faktor luaran dan seterusnya lah. Okay, so kita pergi point yang pertama dulu adalah apakah peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan.
Okey, ada kerajaan. Okey, peranan kerajaan ada dari segi kerajaan pusat. Okey, kerajaan pusat tu apa? Secara menyeluruhlah Malaysia. Okey, ada kerajaan negeri. Okey, dan ada kerajaan tempatan. Okey. So kerajaan pusat tu Malaysia lah, contoh macam Malaysia sekarang ni, kerajaan pusat adalah menteri-menteri, okey, menteri yang berada di kementerian lah, okey. Dan kalau kerajaan negeri, setiap negeri kan ada menteri masing-masing yang handle kan, okey. So itu adalah kerajaan negeri, okey, peranan kerajaan negeri. Kalau peranan pihak berkuasa tempatan macam mana? Pihak berkuasa tempatan macam mana? Okey, kalau pihak berkuasa tempatan adalah contoh MPKJ. Okey, dekat Ceras kita ada MPKJ, dekat Shah Alam ada Majlis Perbandaran. Okey, Majlis Perbandaran Shah Alam. Okey, Sepang ada Majlis Perbandaran Sepang. Okey, kita Ceras dengan Kajang kita ada Majlis Perbandaran Kajang. Okey, itu adalah dikira sebagai pihak berkuasa tempatan. Okey, faham? So, setiap peranan ni, kerajaan ni ada dia punya tugas masing-masing. Maksudnya kerajaan pusat dia tak boleh sesuka hati masuk campur untuk peranan kerajaan negeri. Dia tak boleh. Okey. So, dia tak boleh sesuka hati campur tangan lah. Okey, so setiap dan juga peranan pihak berkuasa tempatan macam MPKJ dia tak boleh sesuka hati campur adukkan masuk campur dalam urusan peranan kerajaan pusat. Okay, so ada limit dia. Okay, ada peranan masing-masing. So kita tengok one by one. Okay, yang pertama ni adalah, okay, kita tengok dulu peranan kerajaan dalam menangani isu. Okay, boleh nampak tak? Jelas tak tulisan ni? Boleh Okay. Boleh. So, pihak kerajaan berperanan untuk menangani pelbagai isu. Anything, isu yang berkaitan dengan apa? Okay, antara yang berikut, kita boleh tengok dekat sini. Dari segi pertumbuhan ekonomi, adakah ekonomi baik, okay, ekonomi inflasi ataupun deflasi. Okay, kalau awak tengok sekarang ni, dengan kejadian wabak COVID ni kan, awak boleh tengok macam mana ia boleh mempengaruhi perniagaan, ekonomi negara, politik negara. Okay, so awak boleh tengok macam mana kerajaan pusat, kerajaan ni berperanan untuk tangani isu-isu masalah macam ni. Okay. Okay, pertumbuhan ekonomi, guna tenaga macam mana? Guna tenaga tu maksudnya labor maksudnya pengambilan pekerja lah kalau guna tenaga tu. Okay, maksudnya tidak menggunakan sebarang automatic robot ataupun apa-apa. Okay, guna tenaga tu lebih kepada kita bekerja. Okay. Dan inflasi, okay. Inflasi macam mana, deflasi macam mana, okay, melesetkan ekonomi. So everything ni pihak kerajaan ada peranan masing-masing. Okay, boleh? Okay. Lepas ni akan ada satu lagi sesi ni sebab ni boleh 45 minit je. Okay. Lagi 5 minit, okay. Lepas ni awak jangan off dulu lah. Lepas ni cikgu ni. Okay. So, secara umum terdapat 3 peringkat utama yang terlibat secara langsung dalam menangani sesuatu isu. Okay, so apa peringkat ni? Okay, awak salin. Peringkat pertama adalah tempatan, negara dan serantau. Okay. So 3 peringkat ni adalah sangat penting. Okay. Sangat penting. Okay, dah. Salin yang ni je, peringkat tempatan, negara, serantau. Okay. Dah. Okay. Okay, ini adalah beberapa kementerian ataupun agensi kerajaan yang terlibat secara langsung lah. Okay.
Contoh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Okay. Awak boleh buat short form, okay, MITI. MITI yang 4 ni dia terlibat secara langsung dalam sektor perniagaan. Okay. Entiti yang berkaitan dengan perdagangan, okay, MITI, perdagangan antarabangsa. Okay. KPDNKK, perdagangan dalam negeri, koperasi. Contoh macam KPDNKK, contoh awak pergi satu kedai ni, dia jual makanan mahal. Awak boleh report kepada KPDNKK. Okay? Boleh? Boleh. Anything yang berkaitan dengan produk, servis, okay, barang mahal, tidak paparkan harga KPDNKK. Okay? Dan seterusnya Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRID. Okay, MATRID lebih kepada perniagaan luar negara. Contoh awak nak buka, awak nak kembangkan perniagaan awak dekat London. Okay, awak nak kembangkan perniagaan awak dekat Spain, awak nak kembangkan perniagaan awak dekat China. Okay, awak boleh refer kepada MATRID. Okay, MATRID akan bantu awak dari segi apa? Dia akan bantu awak dari segi macam mana dia akan handlekan satu program untuk awak hadiri kursus ataupun ditemukan awak dengan pelabur-pelabur daripada China, Spain, yang tempat yang awak nak labur untuk sambung untuk majukan awak punya perniagaan, tempat awak nak buka perniagaan awak dekat luar negara. Okay, so MATRID akan bantu awak. Tapi make sure awak punya perniagaan mestilah bersaiz besar. Okay? Besar. Okay, dan Bank Negara Malaysia. Okay, Bank Negara Malaysia, everything yang awak buat perniagaan perlu ada record daripada statement Bank Negara Malaysia, akan pantau lah awak punya. In case kalau ada macam rasuah ke apa-apa, dia boleh check. Okay, dia akan inilah. Sebab itulah kalau kita nak buat perniagaan apa-apa, kita perlu berdaftar so that supaya tak ada benda-benda yang macam ni berlaku lah. Penipuan, okay, apa-apalah, kerugian. Okay, kalau kita rugi, kita tak tahu nak buat macam mana. Salah kita lah sebab kita tak berdaftar di bawah SSM, kita tak okay. Boleh? Okay. Okay, ini dia bagi contoh peranan Bank Negara Malaysia. Okay. Bank Negara Malaysia adalah bank pusat dekat kita. Kalau World Bank, Bank Negara World Bank, kalau Malaysia BNM, kan, Bank Negara Malaysia. Kalau untuk satu dunia pun ada World Bank juga. Mana setiap negara buat pinjaman daripada World Bank. World Bank rasanya tak silap cikgu dekat US. Okay, dekat US. Yes. Okay, so apa dia? Dia memantau dan kawal ekonomi negara. Okay. Ekonomi syarikat kita lah. Okay. Meningkatkan kestabilan kewangan bagi pertumbuhan ekonomi. Okay. Mengawal infrastruktur sistem kewangan negara. Okay, so sebab tu untuk bekerja dekat Bank Negara Malaysia, dia memerlukan pekerja-pekerja yang mahir, okay? Pekerja yang profesional lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada peranan kerajaan pusat, negeri dan pihak berkuasa tempatan. Okay, ada 3 peranan kat sini. Okay. First kita akan pergi kepada peranan kerajaan pusat. Dan banyak dia punya peranan dari segi aspek perundangan, ada dari segi aspek perniagaan pula. Aspek kewangan, okay, perundangan dan aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okay. Dan kerajaan negeri juga dari. So untuk first ni kita pergi kepada kerajaan pusat dahulu, okay?
Isu setempat, isu dekat sini, isu setempat dia bagi tahulah hubungan perniagaan dengan komuniti macam mana, pengguna tempatan, tanggungjawab sosial budaya masyarakat setempat. Okey, maksudnya macam mana dia nak merujuk, macam mana kerajaan pusat boleh membantu rakyat, maksudnya membantu masyarakat dari segi apa. Okey. Okey, kalau isu setempat merujuk kepada isu setempat, isu negara dengan isu serantau. So tengok kat sini ada 3 isu kat sini. Kalau awak nak tahu, tak keluar ni. Okey. So dari segi isu serantau, isu setempat, okey. Everything ada masalah hubungan perniagaan dengan komuniti, pelanggan, okey, pengguna tempatan, sosial dan sosio budaya masyarakat setempat. Itu adalah merupakan untuk isu setempat. Okay, kalau dari segi isu negara, tak nampak. Okey, isu negara dia merujuk kepada jumlah pendapatan negara. Okey, inflasi, kemelesatan ekonomi, kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, ini adalah untuk isu negara. Kalau isu serantau lebih kepada global. Okey, global. Merujuk kepada hubungan antara Malaysia dengan negara lain. Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan London, Malaysia dengan US. So itu adalah isu serantau. Okey. So awak faham. Kalau contoh awak ada masalah perniagaan. Okey, contoh awak kena tipu dalam perniagaan. Okey, so itu merujuk kepada isu mana? Itu adalah isu setempat. Di mana itu ada perniagaan dengan komuniti. Okey, contoh awak isu negara, contoh kita sekarang mengalami kemelesatan ekonomi di mana banyak kedai, banyak tadika terpaksa tutup disebabkan terjadinya wabak ni. So itu adalah isu negara. Dan kalau Malaysia, contoh Malaysia, kita beri contoh China bergaduh dengan US. Okay, mana China stop berniaga, stop dia punya dagangan kan dekat US. So itu adalah isu serantau. Okay. So boleh bezalah isu-isu yang terjadi dalam perniagaan. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Kita pergi kepada peranan kerajaan pusat dahulu. Okay. Kita ada berapa minit je lagi? 10 minit kan? Okay. So peranan kerajaan pusat, yang pertama kita akan tengok dari segi aspek perundangan. Okay, aspek perundangan. So dari segi perundangan dan seterusnya kita akan tengok dari segi kewangan dan kita akan tengok last dari segi perkembangan aktiviti perniagaan. Ini untuk kerajaan pusat dahulu. Lepas dah habis semua ni kita terangkan yang ini, baru kita akan pergi kepada peranan kerajaan negeri dan last adalah pihak berkuasa tempatan. So kita tengok pada first peranan kerajaan pusat dari segi aspek perundangan dulu. Okey, yang A ni dulu. Okey, dari segi perundangan apa yang boleh. So sebenarnya dia banyak, setiap topik, setiap tu dia ada banyak kecil-kecil point, kecil-kecil kan. So kita nanti cikgu cubalah buat mind maps ataupun awak boleh buat mind maps nanti. Okey, tengok macam mana. Okey, dari segi aspek perundangan melibatkan 3 elemen yang penting. Yang pertama adalah penggubalan undang-undang. Okey, kerajaan pusat yang mampu menggubal undang-undang. Kalau kerajaan negeri tak boleh.
kalau kerajaan, kalau pihak berkuasa tempatan tak boleh menggubal undang-undang. Okay. So macam yang Cikgu cakap tadi lah, setiap peranan masing-masing dia tak boleh masuk campur. Jadi untuk kerajaan pusat dia boleh menggubal undang-undang negara. Okey. Yang kementerian lah yang diorang berbahas dalam Dewan Rakyat tu, okey, Dewan Negara, Dewan Rakyat, Dewan Persekutuan tu, okey. So diorang boleh bergubal ni lah, bergubal undang-undang. Okey, so kita pergi kepada bergubal undang-undang dulu. Okey. A dan ada lagi A. Itu yang pening. Okey. So, penggubal undang-undang macam mana? Okey, awak boleh tengok kat sini. Pihak kerajaan, okey, dia berkuasa untuk menggubal undang-undang melalui parlimen. Sebab tu ada, kalau awak tengok yang diorang tengah berbahas dalam parlimen, itu adalah dari segi diorang boleh ubal undang-undang. Okey, contoh ada banyak. Okey, bukan undang-undang politik ke apa, tapi kat sini dia nak refer kepada perniagaan. Okey, akta apa, ada akta kontrak. Okey, everything yang dia tertulis akta tu adalah undang-undang. Okey, undang-undang. Dalam perniagaan ada undang-undang, ada akta kontrak, akta jualan barang, akta sewa beli, akta perkongsian. Perkongsian untuk akta perkongsian lah, perniagaan jenis perkongsian kan, akta syarikat, akta perhubungan industri. So everything ni hanya boleh digubal oleh kerajaan pusat. Okey, faham? Okey, seterusnya, kenapa dia nak gubal? Tujuan dia, kenapa akta tersebut digubal? Sebab tujuan dia adalah untuk mengawal aktiviti perniagaan dan menangani isu yang timbul. Contoh terjadi sekarang ni, isu di mana kita tidak dapat nak keluar bekerja kan, kena PKP kan. So apa kerajaan buat untuk tangani isu-isu yang macam ni? Okey. Dan seterusnya, setiap undang-undang, kejap. Okey. Setiap undang-undang yang digubal untuk melancarkan proses perniagaan termasuk urusan pendaftaran perniagaan. So everything. Okey, semua. Okey, seterusnya pergi kepada perlindungan pengguna yang kedua. Okey, perlindungan pengguna. Okay, kalau perlindungan pengguna, kenapa perlu ada perlindungan pengguna ni? Supaya pengguna tidak ditindas, okey, oleh peniaga yang menjalankan amalan perniagaan tidak sihat. Okey, contoh. Okey, contoh, okey, awak pergi dekat satu kedai runcit, awak nak beli beras. Okey. So dia timbang, sikit tapi awak dibayar mahal. Dia kata, okey dah cukup ni 1 kilo, dia kata. Rupanya dia menggunakan penimbang yang rosak. Jadi awak boleh kemukakan, awak boleh bawa masalah ini kepada KPDN-KK ataupun mana-mana. So itu ada termaktub dalam perlindungan pengguna. Okey. Contoh undang-undang dalam yang kerajaan pusat boleh gubal adalah Akta Perihal Dagangan, Akta Kawalan Harga, okey, harga mahal. Okay. Banyak lagi. Okey. Kita ada masa 6 minit je lagi. Okey. Sekejap Seterusnya, kita habiskan untuk aspek perundangan ya. Boleh? Sebab kita ada banyak lagi kan, perundangan dengan kewangan 3 lagi kan. 2 lagi kan. So kita habiskan yang untuk yang ni dulu. Okey. Okey, kita habiskan untuk yang ni. Okey. Okey. So ada lagi apa? Akta sewa beli, akta timbang sukat. Yang tadi yang timbangan tu, timbang beras tu, akta timbang sukat, kualiti alam sekitar, ada akta perlindungan pengguna. Akta perlindungan pengguna tu contoh awak beli macam produk tu ada masalah kimia ke apa, awak beli cuci muka kan, tiba-tiba muka awak jadi buruk.
kopek-kopek ni kan. Okey. Lepas tu awak ada akta perlindungan pengguna, awak boleh refer, awak boleh saman ke orang tu jual barangan kosmetik yang tidak di bawah KKM. Okey. KKM tu Kesihatan Malaysia lah. Okey, jadi apa sebenarnya perlukan, kenapa kita perlukan undang-undang perlindungan pengguna ni? Sebab apa? Untuk keselamatan pengguna berkaitan dengan makanan, pengguna berkaitan dengan ubat-ubatan dan amalan pengemas yang tidak sihat. Okay, so everything yang ada masalah isu yang berlaku, kita boleh ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh buat gitu. Okay, ubat-ubatan, biasanya kalau perasan kalau ubat-ubat dekat farmasi di bawah kawalan, so dia ada dia punya ni. Okay. Kesihatan pengguna. Okay. Tengoklah macam ubat-ubatan tu. Okay. Kenapa adanya perlindungan untuk kesihatan pengguna. Okay. Adakah pengguna, contoh dia makan Panadol tu tiba-tiba pengsan. So maybe terlebih dos apa ke. Okay. So everything yang berkaitan dengan hak pengguna ada dalam akta undang-undang. Okay. Melindungi hak pengguna mendapat alam sekitar yang bersih seperti udara, bunyi dan tanah. Okay. Hak pengguna untuk dapat, contohlah rumah awak dekat dengan kilang. Okay. Tiba-tiba kilang tu mengeluarkan kimia, okay, boleh efek kepada awak. So awak ada hak untuk menyaman kilang tersebut. Okay. Dan yang ketiga adalah penetapan cukai. Penetapan cukai dekat mana tadi? Dari segi aspek perundangan tadi ada yang satu kan? Sekejap. Okay, yang ni kan? Okay. Kita dah pergi tadi pengubahan undang-undang, perlindungan pengguna, dan yang ketiga penetapan dan pelepasan cukai. Okay, penetapan dengan pelepasan cukai yang macam mana? Okay. Okay, setiap perniagaan, okay, ada cukai yang kita kena bayar, ada cukai pelepasan cukai. Okay. So kenapa kerajaan wujudkan pelepasan cukai ni adalah untuk apa? Okay, untuk menggalakkan aktiviti perniagaan. Okay. Untuk menggalakkan aktiviti perniagaan di Malaysia. Contoh ada pelepasan cukai dekat dekat mana? Dekat Langkawi, beli coklat. Awak pernah dengar tak beli coklat sebab ada pelepasan cukai? Okay. Pelepasan cukai tu apa? Kenapa? Boleh mengurangkan kos operasi. Bila sebenarnya kalau kita nak beli niaga ni, kita ada kena bayar cukai yang mahal. Contoh awak nak beli kereta daripada luar negara. Okay. Cukai dia kena bayar mahal sebenarnya. Okay. Okay. So, kalau ada banyak duit bolehlah. Okay. Kalau perniagaan dia jenis yang syarikat besar, bolehlah dia nak bayar cukai. Okay. Setiap perniagaan mestilah membayar cukai. Ada yang baru-baru ni kes kan? Yang mana Vivi Yusof kan, yang artis, katanya artis meminta hak. So dia petikaikan kenapa nak bagi duit sumbangan bayaran BPN ni kepada yang tidak membayar cukai. Kat situ dia, so netizen marah kan. Okay, so pembayaran cukai pada peringkat apa? Okay. Pada peringkat persekutuan dilakukan oleh Jabatan Kastam. Sebab tu awak perasan dekat Kelantan ada kastam kan yang jaga untuk keluar masuk antara Thailand dengan Malaysia. So ada Jabatan Kastam. Contoh apa barang yang boleh bawa masuk, apa barang yang tak boleh bawa masuk, awak kena bayar cukai. Dan lembaga hasil dalam negeri. Okey, untuk perniagaan setiap awak beli barangan untuk awak buat perniagaan awak kena simpan resit. Sebab tu kita kena simpan resit, record dia, simpan dia elok. Sebab lembaga hasil dalam negeri dia akan check awak punya perniagaan. Okay. Kalau awak dari segi situ dia boleh tolak cukai income tax tu.
So ada cara-cara dia lah. Okay. Sebenarnya best berniaga ni. Okay. So boleh tengok sini macam mana dia orang punya pelepasan cukai yang diberi oleh kerajaan. Okay. Dari segi taraf perintis, membayar cukai selama 5 tahun, dikecualikan membayar cukai selama 5 tahun. Allowance cukai pelaburan, pelepasan cukai ke atas pelaburan macam MSC, koridor, okay, dia diberi cukai, pelepasan cukai. MSC. Okay, potongan cukai kepada siapa? Diberi kepada pengekspor barang tempatan berdasarkan jenis perbelanjaan terlibat. Okay, diberi potongan cukai. Okay, kalau diberi pengecualian cukai, dari segi apa? Diberikan kepada syarikat MSC dan terlibat dalam industri teknologi tinggi. Dia dapat pengecualian cukai. Okay, perbelanjaan pengecualian cukai ialah contoh apa? Penyelidikan, pasaran, ekspor, pameran dan pengiklanan di luar negara. Okey. Dan seterusnya, allowance pelaburan semula. Okay, jenis yang cikgu baca ni yang kat sebelah ni adalah jenis pelepasan cukai yang diberi oleh kerajaan kepada peniaga-peniaga. Okey. So sebenarnya untung tau bila ada pembayaran cukai. Okey, kalau ekonomi negara baik adalah disebabkan dari juga antara salah satu faktor adalah pelepasan cukai ni. Okey, pembayaran cukai, pelepasan cukai. Okey. So sampai kat sini saja kita punya pembelajaran hari ni, boleh? Boleh. Faham tak? Nanti cikgu WhatsApp. After cikgu solat lepas ni, cikgu WhatsApp dekat nombor tu nombor WhatsApp yang tu, boleh? Ya juga. Cikgu akan hantar. Kalau awak boleh photostate ke, awak boleh print dekat rumah awak. Ada printer? Ada. Ada? Ada. Okay. So awak boleh print lah untuk awak baca dulu. Okay. Sorry, cikgu lupa nak WhatsApp notes. Tak apa. Okay. So nanti kita jumpa lagi next week. Okay. Jaga diri. Okay, bye-bye. Okay, bye. Kalau ada tak faham apa-apa, just WhatsApp je. Okay? Boleh? Ya, boleh. Okay, thank you. Okay, thank you.